Apabila tamat Perang Dunia Pertama pada 1917 dan 1918 dan jatuhnya Empire Osmaniyah, itu Kesultanan yang ke-34 Turki yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, wilayah Ottoman dibahagi kepada beberapa kolonial barat, di mana pada waktu itu Palestin telah jatuh di bawah pentadbiran British, Lebanon ataupun Lebanon jatuh di bawah pentadbiran Perancis, manakala negara-negara Islam di bahagian utara Afrika ditadbir oleh Itali. Apabila Inggeris mengambil alih Palestin pada tahun 1948, ia melengkapkan lagi agenda 1896, kerana 52 tahun sebelum itu, satu sidang telah dianjurkan di Basel, Switzerland, mengumpulkan para pemikir, para cendekiawan dan juga para jutawan para Yahudi untuk merancang untuk menubuhkan sebuah negara Zionis. Dalam persidangan pada tahun 1896 di Basel, orang-orang Yahudi telah membuat satu kesepakatan bahawa mereka inginkan sebuah negara Yahudi merdeka dan memilih wilayah Palestin sebagai negara yang mereka ingin duduki kerana akar umbi bangsa tersebut bermula di situ. Orang-orang Yahudi meninggalkan tanah Palestin 5,000 tahun sebelum ini, apabila datangnya King Herod dan dia mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. King Herod adalah seorang penjajah daripada Empire Romawi. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang beriman kepada agama Nabi Musa memilih untuk melarikan diri bertebaran di seluruh dunia kerana enggan menerima Herod sebagai Tuhan. Kerana pada waktu itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila pada abad yang ke-18 dan ke-19, orang-orang Yahudi mula merasakan mereka adalah bangsa diaspora, iaitu bangsa yang bertebaran di Eropah, bangsa yang terpaksa menumpang di bumi orang, walaupun mereka adalah bangsa Yahudi yang menguasai ekonomi di Venice, iaitu pelabuhan yang besar di Itali. Mereka menguasai perniagaan-perniagaan yang penting di Jerman. Mereka juga menguasai politik dan juga ekonomi di United Kingdom. Mereka memiliki banyak tanah dan juga banyak pengaruh di Poland. Telah wujud satu kesedaran bahawa akhirnya bangsa Yahudi mesti memiliki negara. Jadi dalam pertemuan pada tahun 1896 di Brussels, seorang pemimpin Yahudi bernama Theodor Herzl telah berjaya meyakinkan ke semua pemimpin-pemimpin Yahudi yang berada di Eropah pada waktu itu bahawa kita mesti memiliki sebuah negara Eropah. Sebuah negara merdeka di Palestin. Lanjutan daripada sidang Basel 1896, pada tahun 1902, orang-orang Yahudi telah menghantar satu delegasi bertemu dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua untuk membeli bumi Palestin. Kerana pada waktu itu Palestin berada di bawah Empire Osmaniyah dan Osmaniyah diperintah oleh Sultan yang ke-34, iaitu Sultan yang terakhir, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Mereka pergi dan menawarkan untuk membeli bumi Palestin dengan satu jumlah wang yang sangat besar. Tetapi Sultan Abdul Hamid mengatakan bahawa aku tidak akan menjual bumi Palestin kerana bumi Palestin bukanlah jajahanku tetapi adalah amanah Allah kepadaku. Jadi oleh kerana mereka gagal membeli bumi Palestin pada tahun 1902, mereka mencuba lagi pada tahun 1906 dan Sultan Abdul Hamid kedua tetap enggan menjual tanah Palestin kepada orang Yahudi. Maka akhirnya pada 1917, pemikir cendekiawan Yahudi telah berunding dengan British untuk mendapatkan sokongan British bagi menubuhkan sebuah negara Yahudi di bumi Palestin secara kekerasan, iaitu menggunakan penjajahan dan penaklukan. Ahli politik British berjaya membentangkan permintaan Yahudi di dalam sidang parlimen mereka, dan pada tahun 1917 resolusi Balfour diluluskan, iaitu Britain menyokong usaha masyarakat Yahudi untuk memiliki sebuah negara merdeka dengan mengambil alih bumi Palestin yang ketika itu dijajah oleh Inggeris. Ini adalah detik-detik yang penting, iaitu pada 1896 resolusi Balfour. 1902 mereka ingin membeli bumi Palestin daripada Sultan Abdul Hamid. 1906 mereka mencuba untuk kali kedua tapi gagal. 1917 berlaku resolusi Balfour dan akhirnya berlaku Perang Dunia Kedua. Dan Yahudi pada waktu itu dengan menggunakan kedudukan Inggeris sebagai pentadbir Palestin menyusup masuk secara berdikit-dikit. Daripada tahun 1917
Hinggalah pada tahun 40-an, terdapat kira-kira 600,000 orang Yahudi berada di bumi Palestin dengan alasan mereka datang untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Dan Inggeris pada waktu itu berjaya mengabui orang Arab dengan mengatakan bahawa kehadiran orang Yahudi adalah untuk menunaikan ibadah suci, kerana di Masjidil Aqsa terdapat Temple of Solomon, iaitu kuil suci masyarakat Yahudi yang dibangunkan oleh Sultan Sulaiman. Kita menganggap Nabi Sulaiman sebagai Nabi alaihissalam, tetapi bagi masyarakat Yahudi, Nabi Sulaiman adalah seorang raja, sama seperti Nabi Daud. Okey, apabila berlaku peristiwa Nakbah pada 13 dan 14 hari bulan April tahun 1948 dan 15 hari bulan April, Yahudi mengisytiharkan wujudnya sebuah negara Yahudi di Tel Aviv. Dia adalah hari yang paling malang, hari Nakbah. Kita pun tak pernah peduli hari Nakbah. Tiada kerajaan hari Nakbah pernah diraihkan di Malaysia, walaupun Allahyarham Presiden Yasir Arafat telah mengisytiharkan pada dunia Islam bahawa 15 hari bulan April bermula tahun 1968, beliau merayu kepada masyarakat Islam di seluruh dunia untuk meraihkan hari Nakbah, iaitu hari bencana atau hari kedukaan, sebagai tanda solidariti kepada Palestin yang kehilangan tanah air pada tarikh tersebut. Tetapi duka cita saya maklumkan, selama saya menjadi wartawan, saya tidak pernah melihat mana-mana tempat meraihkan hari Nakbah, kecuali saya pernah dipanggil untuk menyampaikan ceramah di beberapa buah masjid untuk berkongsi pengalaman saya tentang perjalanan saya ke Israel, dan akhirnya memperingati jemaah-jemaah masjid yang hadir pada kuliah selepas solat subuh untuk memahami sejarah Palestin dan bagaimana Palestin kehilangan tanah airnya pada 15 hari bulan April. Sesuatu yang agak saya kesalkan kerana kita tidak pernah peduli pada hari Nakbah. Di Malaysia tidak pernah ada orang memperingati tentang Nakbah, iaitu 15 hari bulan April, kecuali mereka yang mencintai sejarah Palestin, mereka yang mencintai dan juga sentiasa mendoakan Palestin kembali merdeka, dan mereka yang sangat bimbang sekiranya satu hari Masjidil Aqsa jatuh ke tangan orang Yahudi. Baiklah, Syekh Abdul Aziz Rantisi dilahirkan pada tahun 1947 pada bulan Oktober. Itu 10 tahun lebih muda daripada Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin dilahirkan pada 1 hari bulan Januari 1937, manakala Dr. Abdul Aziz Rantisi dilahirkan 10 tahun kemudian, iaitu pada bulan Oktober 1947. Ketika beliau berusia 5 bulan, Yahudi ataupun Zionis telah mengambil alih Palestin, iaitu pada 15 hari bulan April tahun 1948. Keluarganya terpaksa membawa membawa Abdul Aziz yang ketika itu berusia 5 bulan lari daripada Jaffa City. Jaffa City adalah ibu kota Islam ketika Palestin masih lagi belum menjadi milik para Yahudi. Beliau terpaksa, sebagai bayi kecil, ibu bapanya melarikan beliau dan mereka terpaksa menjadi pelarian di Gaza. Jadi Dr. Abdul Aziz Rantisi seorang yang sangat pintar dan sangat luar biasa, bersekolah sebagai seorang pelajar yang bijak, walaupun hidup sebagai pelarian yang kehilangan rumahnya di Bandar Jaffa, yang sekarang ini adalah menjadi sebahagian daripada wilayah Tel Aviv. Saya berada di Jaffa City. Saya sempat melawat pelabuhan Jaffa City. Saya sempat melawat Masjid Sultan Abdul Hamid II, satu-satu masjid yang berada di tengah-tengah kota Tel Aviv yang masih lagi boleh digunakan untuk bersolat. Manakala masjid yang kedua paling besar telah pun dijadikan perpustakaan dan disita dan ditutup sama sekali. Manakala masjid yang ketiga, Masjid Bahar, yang banner di tepi pantai menghadap Laut Mediterranean, dijadikan pub. Sesuatu yang sangat sedih kerana bahagian bumbungnya dijadikan pub, bahagian kubahnya dipatahkan bulan dan bintang, dan di atasnya itu adalah pub tempat orang minum arak. Jadi apabila kita turun ke bawah, terdapat sebuah masjid kecil yang dibanner oleh Kesultanan Awal Ottoman, ditutup. Masjidnya agak kecil, boleh memuatkan antara 50 hingga 100 jemaah. Saudara bayanglah apa yang kita rasa bila pergi ke Tel Aviv dan melihat sebuah masjid suci yang dibina pada awal abad yang ke-15. Bumbungnya dijadikan pub, orang duduk dengan berpelesiran secara bebas minum minuman keras, dan di sisinya adalah kubah masjid yang telah pun dipatahkan bulan dan bintangnya. Melihat semua inilah yang kemudiannya menjadikan Dr. Abdul Aziz Rantisi mempunyai nilai protes yang sangat tinggi. Dan kebetulan beliau adalah seorang pelajar yang pintar. Ketika dia berusia 24 tahun, beliau melanjutkan pelajarannya di Mesir, di Universiti Iskandariah.
antara universiti yang menawarkan jurusan perubatan. Beliau belajar di sana pada tahun 71 hingga tahun 76, lulus sebagai pakar pediatrik dan juga pakar kanak-kanak. Beliau adalah seorang pakar pediatrik. Dan pada tahun 76 beliau kembali ke Palestin, dan pada waktu itu beliau bertugas di beberapa buah hospital sebagai pakar pediatrik. Hinggalah pada tahun 78 apabila berlaku perjanjian damai Camp David, di mana Mesir dan juga Jordan mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara. Dia menimbulkan rasa duka cita kepada rakyat Palestin, terutama mereka yang berada di Gaza. Dan akhirnya pada tahun 79, setahun selepas perjanjian Camp David, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi telah bergabung dengan Syekh Ahmad Yassin yang saya ceritakan mati dibunuh semalam, dengan menubuhkan beberapa gerakan dakwah dan gerakan amal, tetapi di dalamnya mereka menjalankan operasi militer, iaitu mula menentang pendudukan Yahudi secara gerakan gerila, kerana mereka merasakan adalah mustahil untuk bergantung kepada negara Arab membebaskan bumi Palestin ketika Mesir dan juga Jordan telah mengiktiraf kewujudan kerajaan Israel. Dalam perjuangan tersebut beliau ditangkap beberapa kali. Beliau pernah dibuang ke Lubnan pada tahun 1981, itu 481 orang yang dibuang negara dan dianggap sebagai tidak diperlukan. Tetapi beliau kembali ke Palestin sekitar tahun 1986. Apabila beliau kembali, beliau meneruskan perjuangannya tanpa rasa takut, dan akhirnya pada tahun 1987, kita kena ingat ini adalah sejarah yang penting, apabila 4 orang rakyat Palestin dibunuh secara kejam oleh tentera Israel pada 1987, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi antara seorang daripada 4 orang yang pertama yang keluar daripada masjid selepas solat Jumaat dan melaungkan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan laungan itulah membangunkan intifada yang pertama. Sejarah intifada yang pertama dibangkitkan oleh 4 orang pejuang yang keluar selepas menunaikan solat Jumaat, melaungkan perkataan Allah Akbar di jalanan dan menyeru masyarakat Palestin untuk bangun dan berjuang menentang Israel walaupun menggunakan batu. Itulah intifada yang pertama, di mana rakyat Palestin bangun dan melontar batu, berjuang dengan apa sahaja yang ada, berdepan dengan tentera Israel kerana telah menganggap bahawa mereka tidak boleh bergantung pada dunia Islam untuk memerdekakan Palestin. Sudah tiba masanya mereka berjuang dengan sendiri. Dan ketika intifada itu bangun, maka Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi dan juga Syekh Ahmad Yassin telah bersepakat dan menubuhkan sebuah parti baru, iaitu Hamas. Kerana pada waktu itu parti Fatah yang dipimpin oleh Yasser Arafat masih lagi berfikir untuk mengadakan beberapa rundingan dengan Barat bagi mencapai kemerdekaan Palestin. Tetapi bagi Syekh Ahmad Yassin dan Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, mereka menganggap seminar, perjanjian, rundingan damai, pertemuan meja bulat atau apa saja bentuk rundingan hanyalah penipuan. Kerana dari tahun 1948, kemudian 1967, hinggalah pada tahun 1987, selama hampir 40 tahun, rundingan tidak pernah memberikan ruang kepada Palestin untuk mencapai kemerdekaan. Malah dalam tempoh 40 tahun tersebut, Palestin kehilangan hampir 55% tanah airnya dengan diduduki dan tanahnya dirampas oleh orang Yahudi. Beliau berjuang dan berjuang bersama dengan Syekh Ahmad Ar-Rantisi. Beliau dijadikan jawatan sebagai jurucakap utama Hamas. Pada waktu itu, Khalid Meshal, seorang lagi perjuang, telah dihalau keluar daripada bumi Palestin, tidak dibenarkan pulang dan akan dibunuh sekiranya pulang. Jadi Khalid Meshal berada di luar negara. Khalid Meshal adalah nama yang penting sampai sekarang kerana beliau antara pengasas yang masih hidup. Khalid Meshal hidup dengan melarikan diri di Qatar, melarikan diri di Jordan, dan pada tahun 1994 dan tahun 2012, 2 kali percubaan komando Yahudi ingin membunuh beliau di luar daripada bumi Palestin tetapi gagal. Tapi nasib Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi sentiasa berada dalam keadaan bahaya. Pada tahun 2003, cubaan membunuh yang pertama dilakukan ketika beliau mengadakan pertemuan dengan Syekh Ahmad Yassin. Dr. Abdul Aziz dan Syekh Ahmad Yassin berada di sebuah pangsapuri miskin dan sedang berunding beberapa agenda untuk mencetuskan intifada yang seterusnya. Helikopter Israel datang dan melancarkan serangan roket. Roket tersebut berjaya mengena rumah yang diduduki oleh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi dan juga Syekh Ahmad Yassin, tetapi gagal membunuh mereka, hanya mencederakan kedua-dua pemimpin Palestin ini. Ini menyebabkan Israel merasa kecewa dan terus mencari sebab untuk membunuh kedua-dua pemimpin Hamas
yang pada waktu itu sangat radikal, sangat militan, berjaya menganjurkan beberapa siri perjuangan gerila, berjaya mencetuskan intifada daripada Gaza hinggalah ke Masjidil Aqsa. Akhirnya pada selesai solat subuh 22 hari bulan Mac tahun 2004, Syekh Ahmad Yassin dibunuh dalam perjalanan untuk menunaikan solat kerana pergerakan beliau sangat stereotip. Setiap hari beliau berjalan kaki dari rumahnya menuju ke masjid. Pergerakan ini dikesan oleh tentera Israel. Macam saya kata semalam, tentera Israel melancarkan menggunakan pintasan jet pejuang menghasilkan bunyi yang bising hingga rakyat Palestin tidak dapat menyedari wujudnya sebuah helikopter AH Apache, dan daripada helikopter tersebutlah beberapa roket ditembak dan mengorbankan Syekh Ahmad Yassin pada 22 hari bulan Mac. Apabila Syekh Ahmad Yassin meninggal pada 22 hari bulan Mac tahun 2004, pemimpin yang paling kanan yang ada pada waktu itu adalah Dr. Abdul Aziz Rantisi. Dr. Abdul Aziz Rantisi yang sangat marah dengan pembunuhan kejam ke atas sahabat beliau dan juga pemimpin Hamas, telah menganjurkan beberapa ucapan dan siri perjuangan yang menyuruh rakyat Palestin bangun untuk menuntut bela, berjuang secara habis-habisan untuk membela nasib Syekh Ahmad Rantisi, Syekh Ahmad Yassin, menyebabkan Israel menganggap beliau adalah musuh utama. Dan akhirnya jejak beliau juga dikesan. Beliau juga mempunyai penjejakan yang stereotip, iaitu sentiasa bersemayang subuh di tempat, bersemayang maghrib di tempat yang sama. Dan akhirnya 25 hari selepas kematian Syekh Ahmad Yassin, ketika Dr. Abdul Aziz Rantisi pulang dari menunaikan solat maghrib pada 17 hari bulan April tahun 2004, sekali lagi Israel menggunakan operasi yang sama, menggunakan helikopter Apache AH dan melancarkan 3 peluru berpandu yang mengenai beliau, mengorbankan Dr. Ahmad Rantisi dan anak lelakinya dan 2 pengawal peribadinya pada 17 hari bulan April 2004. Dan wafatlah seorang yang juga disebut sebagai Syahid, iaitu pemimpin yang mati syahid dalam memperjuangkan Palestin, dan dia juga menjadi satu tarikh yang sangat berduka cita bagi kita umat Islam kerana kita kehilangan pemimpin yang berani. Seperti saya katakan kepada saudara, orang Palestin tidak berjuang untuk mendapatkan tanah air. Orang Palestin tidak semata-mata berjuang untuk mendapatkan sebuah bumi Islam yang merdeka, tetapi orang Palestin berjuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, tempat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat yang ketiga paling suci bagi kita semua umat Islam. Tetapi tahun ke tahun, saya fikir hingga sekarang setelah 60 tahun Israel menduduki Palestin, dan setelah lebih kurang 50 tahun Israel menjajah Masjidil Aqsa, sokongan negara-negara Islam terhadap Palestin makin merosot, makin menurun. Kesedaran kita orang Islam sendiri pun mengenai sejarah Palestin dan kepentingan Masjidil Aqsa juga makin menurun, menjadikan bangsa Palestin ini bangsa yang bersendirian dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Ketika saya melawat 40 tahun Yahudi meraihkan menduduki Baitul Maqdis, kita berasa sangat sedih. Di luar pintu kota lama yang tidak jauh daripada Masjidil Aqsa, mereka menaikkan satu signboard yang besar yang menunjukkan mereka telah menduduki Baitul Maqdis selama 40 tahun. Dan saya fikir hanya dengan kuasa Allah, bagaimana kawasan yang sebesar 4 padang bola, walaupun Israel boleh menduduki hampir 70% bumi Palestin, tetapi hingga hari ini dengan kecekalan bangsa Palestin, mereka tidak dapat menduduki kawasan Masjidil Aqsa yang hanya seluas 4 padang bola. Satu adalah kerana rahmat Allah melindunginya. Yang kedua kerana orang Palestin akan bangun dan mati demi mempertahankan Masjidil Aqsa, kerana mereka tahu bahawa itu adalah tempat yang ketiga paling suci bagi umat Islam. Itu adalah kiblat pertama Nabi SAW. Nabi Muhammad bersolat sebelum diturunkan wahyu bahawa kiblatnya adalah di Mekah Mukarramah. Dan itu adalah tempat yang penting kerana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi berisra' daripada Mekah ke Masjidil Aqsa sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha dari kawasan Masjidil Aqsa. Itu saja tutorial kita malam ini, dan saya harap dia menjadi kesedaran pada kita untuk terus mengingati Palestin, bukan kerana soal bangsa, tetapi mereka sedang mempertahankan sesuatu yang mempunyai kepentingan kepada 1.8 bilion umat Islam yang bertebaran di seluruh dunia. Perjuangan bangsa yang kini hanya tinggal 5.5 juta orang dalam bumi Palestin
sedang mempertahankan sesuatu yang mempunyai kepentingan kepada 1.8 bilion umat Islam yang berada di seluruh dunia. Jadi adalah amat menyedihkan sekiranya kita mengabaikan perjuangan orang Palestin. Kita menganggap bahawa dia adalah perkara yang remeh dan mudah. Suka saya katakan bahawa ini Masjid Al-Aqsa disebut sebagai tempat yang ketiga paling suci bagi umat Islam di dalam Al-Quran. Jadi adalah penting untuk kita semua mempunyai perasaan kasih sayang terhadap orang Palestin, bersolidariti, berjihad kalau perlu bersama mereka demi mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Itu saja tutorial hari ini. Saya harap dia dapat memberi manfaat kepada saudara dan juga kepada saya sendiri. Setiap kali saya menceritakan kepada ini akan mengembalikan memori saya selama 2 kali berada di bumi Palestin dan juga di Israel, iaitu pada tahun 2005 dan 2008. Dia adalah kenangan yang tak boleh dilupakan, tetapi apalah makna kenangan kalau dia tidak dapat meningkatkan ikhtibar kepada kita untuk lebih menyayangi agama kita. Dan apabila kita menyayangi agama kita, tentulah kita menyayangi sesuatu yang mempunyai nilai kepada agama kita. Dan dalam konteks ini adalah Masjid Al-Aqsa. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih.